Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin wa qudwatin nasi ajma'in, wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Puji dan puja kita panjat setinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pemelihara sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari keluarga dan para sahabat baginda ridwanullah alaihim ajma'in. Selamat datang ke iKim Interaktif Quran bersama dengan Imam Malik #sebar kebaikan. iKim, pada malam ini kita telah melangkah episod yang ke 467. Tahniah saya ucapkan kepada anda yang masih setia bersama-sama dengan iKim sehingga ke hari ini. Sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan, pada malam ini saya berada di luar kawasan. So tidak dapat kita live seperti biasa. So sekadar mana yang ada, kita tetap juga jalankan bacaan ataupun kelas iKim kita. Mudah-mudahan sedikit sebanyak memberi manfaat kepada kita, insya-Allah. Apa yang penting adalah kita dapat teruskan sama-sama membaca isi Al-Quran dengan istiqamah setiap malam pada dengan satu muka surat, insya-Allah. Baik, sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan, okey tak saya punya audio dengan video di tempat anda? Selamat datang semua rakan-rakan sahabat-sahabat yang di situ: Pulur Indah, Fatimah Ismail, Tuan Abdul Rahim, Siti Yasin, Hatifah Dahlan, Doin Fin Strong, Waalaikumsalam, Arina Omar, Latifah Dahlan, Nur Bidadari, dan rakan-rakan kita semua hari ini, dan semua yang bersama-sama kita pada malam ni. Saya ucapkan selamat datang kepada anda. Saya doakan mudah-mudahan kita terus diberikan kesihatan yang berpanjangan, insya-Allah. Baiklah, rakan-rakan, sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan, seperti biasa sebelum kita nak teruskan dengan lebih lanjut, saya mohon bantuan sahabat-sahabat semua untuk tekan button like dan share. Kongsikan video ini kepada rakan-rakan sahabat-sahabat kita di luar sana. Ajak mereka bersama-sama kita pada malam ini. Walaupun dengan tanpa live ataupun kelas kita seperti biasa, tapi saya fikir tidak ada masalah untuk kita teruskan
dengan audio dan video yang clear, yang tuan-tuan dan perempuan dapat dengar. InsyaAllah kita dapat teruskan pembelajaran kita pada malam hari ini. Baik, rakan-rakan, tuan-tuan dan perempuan, saya ucap terima kasih kepada semua yang dah tekan button like dan share. So, mari kita seperti biasa pergi ke segmen yang pertama kita, iaitulah info tajwid. Tuan-tuan, perempuan, semalam kita telah pelajari tentang qalqalah, huruf qalqalah, iaitu sifat yang tiada lawan, sifat yang tunggal. Okey, sifat huruf yang tunggal. Sifat berlawanan kita telah selesai bincangkan sebelum ini, dan kini kita tiba pada tajuk sifat yang tunggal. Yang mana sifat tunggal yang pertama kita yang pelajari pada pertemuan kita yang lalu adalah tentang sifat safir, desiran, kemudian diikuti dengan sifat qalqalah. Sebenarnya kita dah lihat tentang istilah ataupun apa yang dimaksudkan dengan sifat istilah, sifat qalqalah. So pada malam ini kita teruskan untuk segmen yang seterusnya, iaitulah tentang tahap-tahap qalqalah. Tahap qalqalah ataupun untuk mudah kita faham, jenis qalqalah. Qalqalah terbahagi kepada beberapa bahagian. Okey. Seperti yang tuan-tuan dan puan-puan pelajari sebelum ni, qalqalah ada dua, ada yang kata dua, ada yang kata tiga. Tidak ada masalah. Yang penting bagaimana pertuturan kita yang kita bacakan qalqalah itu dengan betul dan tepat. Adapun perkongsian saya pada malam ni adalah daripada buku yang seperti yang kita pelajari setiap malam tu, buku Tajwid Al-Musawwar. Dalam ini nota yang kita kongsikan di sini adalah tahap-tahap qalqalah terbahagi kepada dua, iaitulah qalqalah kubra dan qalqalah sughra. Okey, qalqalah kubra dan qalqalah sughra. Rakan-rakan, sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan, kubra bermaksud besar, sughra bermaksud kecil. Apa yang dimaksudkan di sini? Kita lihat yang pertama adalah qalqalah kubra. Qalqalah kubra berlaku ketika waqaf. Sebelum tu ingat lagi tak, kita punya huruf qalqalah ada 5. Qaf, ta, ba, jim, dal. Qutbu, jadin. Qutbu, jadin. Qaf, ta, ba, jim, dal. Ada 5 huruf ini. Manakala 5 huruf ini yang mati. Kalau huruf 5 yang mati ini berlaku ketika waqaf, okey, itu kita panggil sebagai qalqalah kubra. Okey, kita sebut sebagai qalqalah yang besar, berlaku dentuman ataupun lantunan yang besar. Contoh yang kita bacakan di sini, kita berikan di sini adalah qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Okey, rakan-rakan, sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan, itu adalah contoh daripada qalqalah kubra. Kemudian tahap yang kedua daripada qalqalah ini adalah qalqalah sughra. Kita sebut dia sebagai qalqalah kecil, lantunan yang kecil ataupun lantunan yang ringan. Okey, sekiranya huruf qalqalah dimatikan di pertengahan kalimah, okey, di tengah-tengah kalimah ataupun tengah-tengah ayat, itu kita namakan sebagai qalqalah sughra. Sama juga huruf qalqalah sughra dengan kubra sama, 5 huruf qutbu jadin, cuma keadaan berada di mana, sama ada di hujung ayat ketika waqaf ataupun pada pertengahan ayat ketika kita sambung wasal. Ketika wasal inilah kita sebut sebagai qalqalah sughra, qalqalah yang kecil, lantunan yang kecil. Contoh, yaqdi, yut'imu wa la yut'am. Dia, apa yang penting adalah bagaimana cara pertuturan kita ataupun praktikal kita yang bagaimana. Okey, sebab apa yang saya perhatikan, tidak ramai yang dapat menyebut ataupun menyempurnakan
sebutan qalqalah yang kecil, lantunan yang kecil itu dengan baik, dengan tepat, kerana seolah-olah qalqalah yang dibaca itu adalah seperti qalqalah yang besar, qalqalah kubra. Sebab apa? Ada yang baca yaqdi. No, itu adalah kubra. Itu adalah bacaan kubra. Yaqdi kubra. Macam mana yang sughra, Ustaz? Bacaan ni adalah yaqdi. Nampak tak? Yaqdi. Beza dengan yaqdi. No. Qalqalah kubra itu berlaku pada pertengah. Qalqalah kubra sepatutnya berlaku pada hujung ayat ketika waqaf. Tidaklah berlaku pada pertengahan ayat. Okey, kena bezakan. Contoh lain, yadkhulunal jannah. Yang salahnya, yang tidak tepat, yadkhulu, dia ada stop de. Dia tak boleh de. Yadkhulu itu qalqalah kubra. Qalqalah sughra dia jalan. Yadkhulu, dia tidak jangan stop. Kalau kita cut kita punya suara di situ, itu bermakna kita telah melakukan lantunan yang besar, qalqalah kubra. Macam qul huwallahu ahad. Itu dia stop kita punya suara. Tapi kalau kita lepaskan dengan ringan, yadkhulunal jannah, itulah yang kita sebut sebagai qalqalah sughra. Nampak tak rakan-rakan? Nampak tak buat perbezaan, banding beza apa yang telah kita berikan contoh-contoh tersebut. Okey. Baik rakan-rakan, sahabat-sahabat, saya fikir okey, tidak ada sebarang masalah. So apa kata kita teruskan kita punya pertemuan ini dengan sama-sama membacakan ayat suci Al-Quran. Pada malam ini insya-Allah kita akan teruskan bacaan ayat suci Al-Quran kita pada muka surat yang ke 467. Baik, anda semua bagaimana? Dah bersedia? 467 ya. Sementara itu rakan-rakan, sahabat-sahabat yang baru hadir, jangan lupa untuk kongsikan video ini, share sebanyak mungkin kepada rakan-rakan, sahabat-sahabat kita di luar sana, untuk sama-sama kita membaca satu muka surat daripada Al-Quran. Baiklah, mari sama-sama kita lihat 467. Kita berada pada surah yang baharu sebab semalam kita telah selesai sama-sama membacakan daripada surah Az-Zumar pada muka surat yang 466. Hari ini kita masuk surah yang baharu, surah Ghafir, muka surat 467. Baik, kalau dah bersedia, hari ini sama-sama akan kita bacakan dengan taranum pilihan kita adalah taranum Hijaz. Okey, taranum Hijaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hamim. Silakan. Hamim. Tanzilul kitab minallahil azizil alim. الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول
لا إله إلا هو إليه المصير لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. Cuba tarik nafas dengan panjang sebab tak ada mat dekat sini. Kita cuba satu baris lebih sikit, satu baris setengah. Sedia, mula. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما
فاغفر للذين تابوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Sadaqallahul azim. Sadaqa rasuluhul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin. Karakan sahabat-sahabat tuan-tuan dan puan, alhamdulillah akhirnya dapat sama-sama kita selesaikan juga bacaan ayat suci Al-Quranul Karim pada malam ini daripada muka surat yang ke-467. Sekali lagi saya mohon maaf di atas sedikit kelewatan kerana saya masih berada di luar, baru sampai ke destinasi yang dituju. So insyaAllah tidak ada sebarang halangan. Esok kita akan jumpa seperti biasa jam 9 malam dalam iKim insyaAllah. Ada apa-apa soalan tinggalkan di ruang komen. Mana yang sempat saya jawab, saya akan bantu sekadar mana saya mampu. Baiklah rakan-rakan, sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan, saya fikir sampai di sini dahulu. Saya mohon maaf segala kekurangan dan kesalahan daripada pihak saya. Mudah-mudahan Allah SWT mengampunkan dosa kita semua. Dan kita jumpa lagi malam esok seperti biasa jam 9 malam dalam iKim. #sebar kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.